Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah Puan Nur Azmar binti Hashim. Nama saya Siti Nurbaya binti Muhammad Yazid bernombor matrik C21A2183. Saya akan membentangkan mengenai aktiviti ekskavasi yang telah saya jalankan di pillbox yang bertempat di Kuala Rekang Bacok. Berikut merupakan isi kandungan yang akan saya bentangkan dalam pembentangan ini. Yang pertama ialah pengenalan, seterusnya ialah proses. Proses ini terbahagi kepada tiga, iaitu proses sebelum ekskavasi, proses semasa ekskavasi dan juga proses selepas ekskavasi. Yang ketiga ialah isu yang timbul dan yang keempat ialah pendapat dan penambahbaikan. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya akan menjelaskan secara asas mengenai definisi ekskavasi. Ekskavasi merujuk kepada kegiatan menggali lokasi atau tapak untuk mendapatkan maklumat tentang benda zaman purba serta tinggalan sejarah seperti artifak. Ekskavasi ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu ekskavasi jenis penyelidikan dan juga ekskavasi hasil pembangunan. Sedikit maklumat mengenai kubu kebal ini. Kubu kebal di Kelantan telah dibina oleh British pada tahun 1940. British sedar kedudukannya terancam kerana tentera Jepun telah mula menyerang negara-negara di Asia Tenggara. British mula membina kubu kebal di sepanjang perairan Laut Cina Selatan sebagai langkah persediaan. Seterusnya ialah proses sebelum ekskavasi. Sebelum memulakan aktiviti ekskavasi, kami membuat penentuan lokasi ekskavasi. Lokasi yang dipilih adalah di sekitar kawasan kubu kebal tersebut dan seterusnya, aktiviti-aktiviti ekskavasi pernah dilakukan di kawasan tersebut. Proses yang seterusnya ialah pendokumentasian lokasi ekskavasi, iaitu kami mengenal pasti permukaan bentuk muka bumi dan juga mengenal pasti kegiatan masyarakat di sekitar lokasi ekskavasi dijalankan. Proses yang seterusnya ialah pembersihan lokasi ekskavasi. Kami menebas pokok-pokok yang menjalar, seterusnya memotong serta mencabut rumput panjang dan rumput kering serta membuang daun kering dan najis-najis binatang. Proses yang seterusnya ialah pembuatan layout kotak ekskavasi. Kami menggunakan kompas untuk mencari arah utara. Seterusnya, tali pita digunakan untuk mengukur jarak 1 meter dari kubu, iaitu datum, untuk memacakkan batang kayu sebagai penanda kotak ekskavasi. Seterusnya, ukur jarak 1 meter daripada satu batang kayu ke batang kayu yang lain sehingga membentuk segi empat sama. Ukuran layout kotak ekskavasi yang telah siap adalah bersamaan 5x5 meter. Tali nylon diikat pada setiap batang kayu dan seterusnya, water level digunakan bagi memastikan ketinggian setiap tali yang diikat adalah sama. Seterusnya ialah penamaan kotak ekskavasi. Setiap kotak dinamakan mengikut lajur dan baris. Bagi baris, proses penamaan dengan menggunakan huruf sebagai contoh, kotak 1 sebagai A, kotak 2 sebagai B dan seterusnya. Bagi lajur pula, penamaan dengan menggunakan nombor seperti kotak 1 sebagai 1, kotak 2 sebagai 2 dan seterusnya. Berdasarkan rajah yang ditunjukkan, kumpulan kami telah menggunakan kotak ekskavasi yang berlabel A5. Seterusnya ialah penggalian lapisan tanah. Satu kotak ekskavasi dibahagikan kepada 4 kuadrat iaitu Q1, Q2, Q3 dan Q4. Penggalian dimulakan di kuadrat 1 sedalam 10 cm. 10 cm ini dirujuk sebagai speed 1. Tanah yang telah digali akan dimasukkan ke dalam penyodok. Seterusnya ditapis menggunakan pongkis. Hasil tapisan akan diasingkan dan langkah-langkah ini akan diulang pada bahagian kuadrat yang seterusnya. Proses ini mengandungi hasil dapatan daripada kumpulan kami. Pada kuadrat 1, terdapat 3 lapisan tanah yang telah dikenal pasti. Bagi lapisan pertama, ketebalan tanah adalah setebal 2 cm. Tanah berwarna coklat gelap dan sedikit kehitaman. Hal ini adalah disebabkan oleh berebutan rumput. Hasil dapatan yang ditemui pada lapisan ini ialah akar dan rumput kering. Pada lapisan kedua pula, ketebalan tanah adalah setebal 3 cm. Tanah berwarna kelabu dan kami menjumpai akar halus yang berwarna coklat cerah. Pada lapisan ketiga pula, ketebalan tanah adalah 5 cm. Tanah juga berwarna coklat cerah dan kami menjumpai akar tebal yang berwarna merah. Pada kuadrat kedua pula, kami telah menggali sebanyak 2 speed. Terdapat 3 lapisan tanah yang telah kami kenal pasti. Pada lapisan pertama, bagi speed 1, ketebalan tanah adalah setebal 2 cm. Tanah berwarna coklat gelap dan hal ini adalah disebabkan oleh perebutan rumput. Kami juga menjumpai akar dan rumput kering. Bagi speed kedua pula di lapisan pertama, warna tanah adalah coklat cerah dan kami menjumpai seekor laba-laba. Pada lapisan kedua di speed pertama, ketebalan tanah adalah 3 cm dan tanah berwarna kelabu. Kami menjumpai akar halus berwarna coklat cerah. Seterusnya, lapisan ketiga di speed pertama, ketebalan tanah adalah 5 cm.
tanah berwarna coklat cerah dan kami menjumpai akar tebal yang berwarna merah. Hasil dapatan profil tanah bagi kuadrat ketiga dan kuadrat keempat adalah sama, iaitu terdapat 3 lapisan tanah yang telah kami kenal pasti. Terdapat beberapa isu yang timbul semasa kerja-kerja ekskavasi dijalankan. Isu yang pertama ialah berlakunya aktiviti ekskavasi yang berlebihan. Terlalu banyak aktiviti ekskavasi yang dilakukan di kawasan kubur kebal tersebut menyebabkan tidak banyak hasil dapatan yang kami jumpai. Isu yang seterusnya ialah cuaca. Hujan lebat yang turun setelah aktiviti ekskavasi dijalankan pada minggu pertama telah memberi kesan kepada hasil dapatan kami. Isu yang seterusnya ialah tiada lindungan kanvas. Tapak ekskavasi telah terdedah dengan risiko hujan menyebabkan komposisi tanah berubah. Hal ini menyebabkan tanah menjadi mendap. Seterusnya ialah pendapat dan penambahbaikan. Yang pertama, perlu memperbagaikan lagi kawasan ekskavasi. Seterusnya, memasang kain kanvas di atas permukaan kotak ekskavasi bagi melindungi kawasan ekskavasi daripada terkena air hujan. Seterusnya, memperbanyakkan lagi lapisan speed supaya pelajar dapat mempelbagaikan lagi hasil dapatan. Sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih.